Hello kelas, Assalamualaikum semua. Okey, shout out kepada Pusat Tuition Telajar Ilmu yang terletak di Bukit Rahman Putra dekat Sungai Buloh. Di situ tempat cikgu mengajar untuk pelajar fizik tingkatan 4 dengan tingkatan 5, dan video kali ini adalah untuk mereka yang mengambil SPM fizik bagi pelajar tingkatan 5. Ini cikgu nak perkenalkan teknik TDOF. Okay, hi juga kepada Amy dengan tak silap cikgu, is it Hakim ke? Hakim ke? Ya, Hakim kan. Dan teknik TDOF ni oleh cikgu kenapa kita nak belajar motivasi teknik TDOF ni adalah supaya kita dapat lebih terurus dengan manageable bila mana kita nak belajar sesuatu yang technical. Okay, tentang macam bukan saja pasal fizik tapi matematik dan bab-bab yang lain jugalah, kimia dan sebagainya. Okay, dia banyak membantu sebab biasanya subjek ataupun mata pelajaran yang teknikal yang ada kombinasi dengan nota, dengan formula agak sukar untuk dipelajari. Jadi teknik TDOF ini akan membantu kita dalam counter ataupun untuk mengatasi masalah demikian. Jadi kita tengok dulu apakah background, apa dia punya kelebihan dia dan sebagainya. So kalau kita tengok sini, TDOF ni sebenarnya terdiri pada terminologi, definition, unit dengan formula. Alright, so ini TDOF ni sebenarnya nama yang cikgu ciptakan lah, TDOF kan. Kita ada istilah, maksud, unit dengan formula. Dan sesuai untuk subjek-subjek teknikal seperti matematik, fizik, kimia dan lain lagi. So kita boleh buat benda ni untuk setiap bab bagi setiap mata pelajaran yang kita hadapi. Even kalau kita tengok dalam bentuk mata pelajaran ekonomi dan mata pelajaran perniagaan. Dulu dikenali sebagai mata pelajaran perdagangan, tapi sekarang ni dah mata pelajaran perniagaan. Yang tu lebih kepada setiap bab dia ada. Mungkin ada yang memerlukan pengiraan, jadi kita boleh guna pakai teknik TDOF ni. Okay? Dan seterusnya efektif kerana kita tahu apa yang ada untuk setiap bab. Okay? Jadi cara-cara dia adalah pisahkan berdasarkan bab, berdasarkan bab-bab yang ada di dalam setiap mata pelajaran yang kita belajar based on the chapters, and then letak dalam bentuk jadual di mana nanti cikgu akan tunjuk contoh dia nanti. Dan I sekali nota kemungkinan ada istilah yang tiada unit dan formula. Dia cuma istilah dengan definisi ataupun dengan maksud, terminologi dengan definition saja. So seperti contoh kita nak tengok fizik tingkatan 4 di sini, fizik tingkatan 4 bab 1. Okay, kita cuba buat bab 1. Ini tak complete, dia just sebab tak muat dia punya table, cikgu nak buat banyak-banyak sebab kalau cikgu buat banyak-banyak nanti tak nampak clear, dia akan nampak tenggelam dan sebagainya. But my point is that this one. So kalau kita tengok dekat sini terminologi, definition, unit dengan formula. So terminologi kita dah ada dekat sini and definition. Dan ini adalah salah satu contoh di mana kemungkinan kita tak ada unit dengan formula. Kita cuma ada definition ataupun maksud. Okay, makna untuk bagi istilah ini. Alright, kita dah ada apa yang dia kata dekat sini dan sebagainya. Sensitivity, kepresisan, kejutuan. Ini adalah basic word yang kita kena tahu ataupun perkataan asas bagi fizik tingkatan 4 bab 1. Sebab bab 1 biasanya dalam semua subjek sains dalam SPM ataupun IGCSE, bab 1 ni macam kurang penting. Tapi untuk fizik dia agak penting kerana dia membawa kepada permulaan. Bagaimana kita nak mengukur sesuatu tu dengan lebih tepat ke, lebih persis, dengan mempunyai alat pengukur yang lebih sensitif dan sebagainya. Okay, so untuk memantapkan lagi kita punya terminologi kita ni ataupun definition, kita tak perlu ingat semua perkataan. Kita boleh bold perkataan yang boleh menjadi kata kunci dan daripada situ dia jadi rangka untuk memori kita supaya dia boleh tulis dengan lebih berkembang lah bila kita nak menjawab soalan dalam paper 2 biasanya dalam subjektif. Paper 1 pun ada. Paper 1 ada, paper 2 dia lebih penting lagi lah sebab paper 2 kita tidak mempunyai soalan objektif. Dia tak ada jawapan yang banyak-banyak tu, multiple choice question ataupun aneka jawapan. Okey, seterusnya kalau kita tengok dekat sini, TDOF juga dia akan membantu kalau kita tengok yang formula punya. Okey, yang tadi tu cuma istilah dengan maksud. Sekarang ni istilah, maksud, unit dengan formula. Kalau kita tengok dekat sini ada juga yang di mana kalau kita tengok dekat sini dia punya terminologi, definisi, unit dekat sini, formula, sisihan relatif perbezaan antara bacaan itu dengan nilai purata. Bacaan itu adalah bacaan tersebut lah sebenarnya kan. Dia typo kat situ.
Dan formula dia adalah sisihan purata bahagi dengan bacaan purata dan 100%. So ini adalah formula. Mungkin ada yang tanya kan, cikgu, kita boleh letak contoh ke selepas formula? So kita buat table tu, terminologi, definisi, unit, formula dengan contoh pengiraan macam kita nak buat. Itu terpulang kepada kamu sebab yang TDOF ni cikgu cipta biasanya untuk kemudahan. Dan ada sebab dia nanti cikgu akan terangkan kenapa cikgu had kepada formula saja. Contoh boleh terpulang kepada kamu bagaimana kamu nak buat because ini adalah nota kamu. Okey. Ketumpatan, kalau kita tengok kat sini definisi dia adalah nisbah jisim objek kepada isi padunya, iaitu kita dapat unit kg per meter padu dan jisim per isi padu. Okey. Jadi ini adalah kita punya formula, kita punya unit, definisi dengan istilah dia, ketumpatan. Ini adalah contohnya lah, contoh-contoh yang kita boleh letak. Seterusnya, kita tengok fokus ataupun apa yang kita boleh pelajari pada teknik TDOF ni. Macam cikgu cakap, it's always about how do you manage your life. Okay, macam mana kita nak buat sesuatu tu dengan lebih mudah, jadi kita kena manage, kita kena urus. Tak smart orang yang bawa, kita fikir orang yang bawa beg berat penuh dengan buku adalah smart. Sebenarnya dia tak smart sebab dia kena smart adalah dia bawa buku sedikit je, bawa ke sekolah, buku selebihnya letak dalam loker ke ataupun minta cikgu simpankan ke, itu baru katakan smart. Okey, kebanyakannya boleh digunakan ketika PT3 sehingga ke peringkat universiti ke peringkat Menara Gading. Universiti huruf I bukan Y dekat situ ya. Lebih efektif jika kita tulis sendiri. Mungkin ada kawan kita dah buat TDOF ataupun cikgu sendiri buat TDOF, cikgu maybe bagi student salin dan sebagainya. Tetapi lebih efektif jika kita tulis sendiri sebab kita tahu, oh selama ni aku tak tahu pun ada perkataan itu dekat dalam bab sekian dan sebagainya. Jadi kamu boleh self access, self analyze diri kamu ni macam mana bila kita nak tulis nota kita sendiri. Pendekkan masa untuk belajar sebelum ujian ataupun peperiksaan. Jadi kita boleh tengok overview bab demi bab bagi sesuatu mata pelajaran. Itu yang paling penting. Okey, dan khususnya untuk fizik yang sangat penuh dengan istilah yang mungkin mengelurukan, konsep yang mungkin tak clear. So kita boleh tengok istilah tersebut, jadi kita boleh kenal pasti bab mana yang menjadi masalah bagi kita. Mengetahui tentang apa yang sudah dipelajari, the not knowing unknown syndrome. Okey, ini adalah mungkin sindrom yang cikgu sort of like made it up, the not knowing unknown syndrome kan. Okey, dalam hidup kita, kita tahu apa yang kita tahu. Okey, tu macam kita gosok gigi, kita tahu macam mana gosok gigi. Kita tahu macam mana mesin macam mana nak basuh baju, letak semua. Kita juga mungkin tahu apa yang kita tak tahu. And mungkin kita kita jadi macam tu sebab mungkin tak ada kekangan masa nak belajar sesuatu yang baharu dan sebagainya. Dan seterusnya kita juga kita tidak tahu apa yang tahu. So kita tidak tahu apa yang kita patut tahu tu adalah masalah dia macam apa kita panggil patutnya kita tahu benda tu untuk ujian ataupun peperiksaan tapi kita tak tahu. Jadi itu problematik juga, kita cuba kurangkan itu dengan kita ulang kaji. Okey. Tapi yang betul-betul menjadi masalah iaitu adalah kita tidak tahu apa yang kita tak tahu. Itulah the not knowing unknown syndrome. Iaitu memang dia kalau dia datang sekolah pun lah, kalau dia datang sekolah dia tak tahu nak buat apa. Macam like you know dia just blank. Okay, dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Itu paling bahaya. Kita cuba kurangkan that grey area ataupun kawasan di mana kita tak tahu langsung. Kita kena ambil, kita kena belajar, kena tahu, and daripada situ dalam fizik, biochemistry ataupun kimia kita boleh gunakan teknik TDOF untuk mengelakkan the not knowing unknown syndrome. Kita cuba atasi. Alright, so kita kena tahu apa yang kita tahu dan kita kena tahu apa yang kita tak tahu supaya kita boleh mengulang kaji dengan lebih efektif ataupun lebih berkesan. Okay, berfungsi sebagai senarai periksa untuk pelajari, read cover ataupun kita boleh cover lah apa yang kita belum belajar, apa yang kita belum faham dan boleh jadi senarai periksa untuk kita lepak dengan kawan-kawan kita. Kita ambil kawan kita yang pandai tu, okey, saya tak tahu part ni, saya tak tahu bahagian ni ataupun aku tak sure lah pasal part ni, so boleh tak explain dan sebagainya. Bila dah faham,
tik 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 dan sebagainya. So daripada situ kita boleh menguasai bab-bab yang ada dengan lebih efektif. Okey. So mohon ikuti channel cikgu, subscribe dengan segala teknik-teknik terbaru yang cikgu boleh berkongsi dengan kamu sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada Pusat Tuition Telajar Ilmu kerana mengambil inisiatif untuk berkongsi ilmu pengetahuan dengan pelajar-pelajar di sana. Boleh juga follow cikgu dekat Insta, cuba try cari Teach Amin. Dengan lagi satu kita boleh berkomunikasi dalam medium Facebook. Facebook kalau nak add cikgu adalah Sensei Amin, dan apa-apa komen boleh komen di bawah untuk apa-apa isu yang kamu nak cikgu katakan. Nanti cikgu akan buat recording. Cikgu fikirkan dulu, kalau isu tu sangat pressing, sangat penting, cikgu akan buat recording dan cikgu akan upload dalam YouTube. Bye kelas, Assalamualaikum.